亲爱的弟兄姐妹平安，非常感谢神，今天是2022年我们姐妹团契最后一次的聚会，今天也是我们教会长青团契跟姐妹团契联合性的聚会，非常感谢神的恩典。Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Persekutuan hari ini merupakan persekutuan Komisi Wanita kami yang terakhir di dalam tahun 2022. Dan hari ini juga kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Persekutuan Evergreen bisa bergabung bersama-sama dengan Komisi Wanita kami. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Semoga persekutuan kita pada sore hari ini mendatangkan damai sukacita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Di dalam buku nyanyian ini nomor 23. 23首。救主，我敬拜你，传扬你慈爱恩情。你有大能，你是圣洁，荣耀是你无比名，荣耀，荣耀，荣耀是救赎神。荣耀是救主神明。Ayat Indonesia. Yang besar Tuhan, sumber terang yang kekal, segala bangsa memuji-Mu dengan tiada henti. Gloria, Gloria, masyarkan nama Tuhan. Gloria, Gloria, masyurkan nama Tuhan。你中天上荣耀宝座，到罪恶羞辱十架，为要救赎世人灵魂，甘愿死在哥哥他。荣耀，荣耀，荣耀是救赎神明。荣耀，荣耀，荣耀是救主神明。请通过全弟兄带领开始的祷告。Mari kita masuk dalam doa yang dipimpin oleh Pak Petrus. Mari kita tundukkan kepala masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada Engkau. Pada sore hari ini kami boleh mempunyai tubuh yang sehat dengan hati yang sukacita. Datang di hadapan hadirat Tuhan untuk menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih pada Engkau. Pada sore hari ini kami boleh ada kesempatan untuk mengikuti perayaan Natal gabungan dari Komisi Wanita dengan Evergreen. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami sekalian,
你为拯救我们，你被降临。 Karena Engkau mau menyelamatkan jiwa manusia sehingga rela datang ke dalam dunia ini. 以后被钉在十字架上， Bahkan Tuhan Yesus mati di kayu salib. 3天后复活， Namun 3 hari kemudian bangkit dari antara orang mati. 坐在全能父上帝的右边， Duduk di pangkuan sebelah kanan Allah Bapa 为我们代求。 dan berdoa senantiasa untuk kami sekalian. 感谢主， Puji syukur pada Tuhan, 我们这一群老年人， kami para lansia, kelompok lansia saat ini 今午还能够兴高采烈的来到你的圣所。 pada sore hari ini kami boleh dengan sukacita untuk datang di hadirat Tuhan memuji Tuhan. 神，求你保守我们的信心， Tuhan, lindungilah iman kami sekalian. 免得我们老了变节。 Jangan membiarkan kami karena usia lanjut sehingga kami tawar hati. 有如主名， Sehingga kami menjelekkan nama Tuhan. 神，求你祝福我们的家庭， Tuhan mohon berkatilah setiap keluarga kami. 做家庭的榜样， Kami boleh menjadi teladan di dalam setiap keluarga masing-masing. 永审义人。 Dapat memuliakan Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi setiap manusia. 神，让我们大家安静在你的脚前， Biarlah pada sore hari kami boleh tenangkan hati kami di bawah kaki Tuhan Yesus. 借着你的仆人向我们讲话， Melalui mulut bibir hambamu, berbicaralah kepada setiap kami. 让我们谦卑听主的教导， Dengan rendah hati kami boleh menerima ajaran daripada Tuhan. 祝福我们每个人 Tuhan berkatilah setiap kami. 有受教的灵， Sehingga kami mempunyai roh yang mau diajar 爱主的教训， dan rindu akan ajaran Tuhan. 能够把剩下的年日为主做美好的见证， Sehingga kami boleh menggunakan sisa umur hidup kami untuk menjadi saksi Tuhan. 荣耀主， Memuliakan nama Tuhan. 让我们越老越有见证， Biarlah makin usia kami makin bertambah, namun kami makin mempunyai kesaksian baik kepada Tuhan. 高举主的圣名。 Meninggikan nama Tuhan Yesus. 最后求主 Dan mohon Tuhan 继续赐福给我们， terus memberkati setiap kami. 让我们在你面前 Biarlah setiap kami boleh di hadapan Tuhan 做一个无愧的儿女， menjadi anak Tuhan yang sungguh berkenan di hati Tuhan. 永审义人。 Memuliakan Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi setiap manusia. 谢谢主， Terima kasih Tuhan 听我们这样的祷 telah 告， mendengar doa kami. 奉主耶稣基督圣名， Demi nama Yesus Kristus. 阿门。 Amin. Amin. 我们来读经诗篇95篇， Mari kita membuka firman Tuhan. Mazmur 95篇95. 第1节到第7节。 Mazmur 95. Ayat 1 sampai ayat 7 ya. Mazmur 95 ayat 1 sampai 7。 sampai 7. 我读第1节中文，然后国民弟兄也是第1节印尼文。 Ya, pertama dibaca dengan bahasa Mandarin oleh Pendeta Neti dan dilanjuti dengan bahasa Indonesia oleh saya. Tetap Tetap satu ayat Mandarin, yang ayat bersama. 1 Mandarin, ayat 1 Indonesia ya. Yang ada itu ya, bisa juga sama-sama baca ya. 诗篇95篇第1节，来呀，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。 Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. 第2节，我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼。 Ayat kedua, biarlah kita menghadapi wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. 第3节，因耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。 Ayat ketiga, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. 第
地的深处在他手中，山的高峰也属他。 Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. 海洋属他，是他造的；旱地也是他手造成的。 Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. 来啊，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下。 Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. 最后一节，因为他是我们的上帝，我们是他草场的羊，是他手下的民。惟愿你们今天听他的话。 Ayat ke-7, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba, tuntunan tangannya. 现在有示范先知ada paduan suara yang akan mempersembahkan puji-pujian. Kami persilakan. 我们信靠我们的耶稣，在我们的心中就有盼望。所以，我们这一首诗歌呢，它里面的意思是说，每天的晚上，万家灯火在闪烁，好像不停的在诉说，千万人的生命中有欢喜，有离合，有离开的呀。所以他说万家灯火，就是每一个人的家都有每一个人的故事呀。但是每一个人在他们的心中也是有每一个人的盼望。盼望什么呢？我们有耶稣的，我们就有盼望。虽然我们在世上，我们的生活非常的苦难，但是有一天这个乌云一定会过去的呀。所以我们的心中的盼望就是越黑越闪亮。为什么我们的盼望会越黑越闪亮？就是我们心中有主耶稣与我们同在。所以我们知道有一天这个黑夜将成为过去一样，黎明的光越照越明，照亮永恒的盼望。我们要有永恒的盼望，我们就要经常的来高声唱哈利路亚，赞美我们的上帝，使到我们的心中更有盼望。因为这个盼望是主耶稣给我们的，所以我们今天的诗歌就是要献首这一首盼望。所以我们身为是主的儿女，我们心中就有盼望，我们要因为耶稣我们需要他，我们要跟随他，我们要信靠他。好，我们就来唱这一首盼望。好像不停在诉说，奇幻的生命中，悲欢离合并不是，人生好像一台戏，记住人生的时候，心中的盼望到永久。我的灯火在闪烁，好像不停在诉说。千万人生命中，悲欢离合并不是，人生好像一台戏，记住人生的时候，心中的盼望到永久。天越黑夜越深，星星越照亮夜空，好像我心中的盼望。
诉说，希望人生命中，给他离合的故事，人生好像一台戏，记住人生的时候，心中的盼望到永久。有夜黑夜深，星星越照亮夜空，好像我心中的盼望越黑越闪亮。我知道有一天，黑夜将成为过去，明的光越照越明，照亮永恒的盼望。夜夜深，星星越照亮夜空，好像我心中的盼望越黑越闪亮。我知道有一天，黑夜将成为过去，明的光越照越明，照亮永恒的盼望。高唱哈利路亚，高唱赞美主，太阳都升起了，星星闪亮。高唱哈利路亚，高唱赞美主，太阳都升起了，星星闪亮。好，我们现在是听到的时间。 Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. 我们再次祷告， Sekali lagi kita masuk dalam doa. 天父上帝，我们求你安定我们的心， Allah Bapa kami di dalam surga, tenangkan hati kami. 我们在你的面前静听， Kami mau dengar, duduk dengar firman-Mu. 愿你的话改变我们的思想， Mohon firman-Mu merubah pikiran kami. 愿你的话改变我们的生命， Biarlah firman-Mu merubahkan hidup kami. 不要让我们越听心里反而越刚硬。 Janganlah membiarkan kami makin mendengar, sebaliknya hati makin keras. 求主帮助我们， Mohon Tuhan bantulah setiap kami. 吸引我们。 Dan hisapkanlah kami. 祷告奉耶稣的名， Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. 有一个人他坐一辆的计程车， Ada seorang menaik sebuah taksi. 那么在路上呢，这个乘客因为他有一件事他要问司机，所以他就拍拍司机的肩膀。 Penumpang dalam taksi itu karena ada suatu hal dia mau tanya kepada sang pengemudi, lalu dia memukul pundaknya. menepuk Ya, menepuk saja ya. pundaknya. 所以那个司机啊，觉得有人在拍他的肩膀，他吓了一跳。 Sang pengemudi terkejut karena ada orang yang mengepuk pundaknya 他吓得非常厉害， dan terkejut amat. 所以这个乘客呢也是吓了一跳。 Dan penumpangnya pun juga sama kaget pula. 他想不到他这样一拍的，这个司机竟然是吓得有点粉不服帖啊。 Sang penumpang ini tidak sangka bahwa tepukannya ini bisa mengejutkan hati sang pengemudi. 所以这个乘客呢就对司机说：“对不起，对不起，我没有想到你会这样大吃一惊。” Lalu penumpang berkata kepada sang pengemudi, mohon maaf ya, saya tidak tersangka bahwa Anda bisa terkejut. 这个乘客也不知道为什么司机会那样子。 Sang penumpang juga tidak tahu kenapa bisa terjadi di dalam diri sang pengemudi. 后来司机说：“没关系， Pengemudi mengatakan nggak apa-apalah. 小小的误会。 Ini ada miscommunication. 什么误会呢？ Apa ya salah
mistake-nya di 这 mana? 个司机说，今天呢是我第一次开这个 taxi， 开这个计程车。 Sang pengemudi mengatakan bahwa hari ini merupakan saat pertama kali saya mengendarikan taksi. 其实我以前很久我也开车， Meskipun dulu saya juga sering membawa mobil. 可是开什么车呢？ Tapi mobil apakah itu yang saya bawa? 我开的车是殡仪馆的棺木。 Saya membawa mobil ambulan, itu orang mati. 我们orang mati ya， 所以这个里面的呢是死人啊， Yang saya bawa punya adalah orang yang telah meninggal. 所以一拍他，他以为是死人，拍他都是吓得半死。 Maka dia terkejut, dia kirain orang yang meninggal yang menepuk. Menepuk dia. 你听了以后有什么感想？ Setelah Anda mendengar cerita ini, apa reaksi Anda? 人是很容易掉落在一个惯性里面，过去的惯性 gaya fiktif。 Mudah jatuh di dalam daya pikiran masa lalu. Ya, gaya fiktif itu kebiasaan. Kebiasaan. Ya. Misalnya kita setiap hari mau apa gitu ya, sampai pada waktunya kita lakukan itu. Sikuan. Gaya fiktif, ya, gaya fiktif. 那很多时候呢，我们过去的经验就影响我们的今天。 Sering sekali pengalaman dahulu mempengaruhi ke hari ini bagi 从 kita. 前的失败，从前的习惯，也紧紧的捆绑我们。 Kegagalan masa lalu dan kebiasaan masa lalu selalu mengikuti kita selalu. 你看，好像开 taxi 的这个司机， Seperti sang pengemudi taksi ini. 过去多年他所在的后面都是棺木，都是死人。 Sepanjang tahun dahulu dia selalu membawa kendaraan mobil yang di belakangnya adalah orang yang telah mati. 谁没有人跟他说，他就安心，那么商界也不会说话的呀。 Sepanjang dia membawa mobil itu tidak pernah ada yang berbicara kepada dia. 今天第一次开 taxi， Hari ini pertama kali dia membawa 突 taksi 然间有人拍他的肩膀， dan mendadak ada orang yang menepuk 当 pundaknya. 然吓死了，以为是什 Kaget 么什么 setengah 东西 mati. 起来。 Terkejut sekali. 所以呢，我们要摆脱过去的不开心的也好，失败的也好 Sebab itu kita， 软弱的也好， menanggalkan masa lalu yang gagal, kelemahan atau yang hal-hal yang menyenangkan. 我们要奉主的名来断开一切捆绑我们的锁链。 Kita harus demi nama Tuhan Yesus untuk mempatahkan rantai ini. 腓立比书第3章13节14节。 Filipi pasal 3 ayat 13-14 mengatakan demikian. 腓立比书第3章13节14节。 Pasal 3 ayat 13-14 Filipi. 13节，弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。 Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku lupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 忘记背后，努力面前。 Lupakan yang masa lalu dan mengarahkan hal yang masa depan. 用一句现在人常常说的 Kita 话 menggunakan kata-kata yang sering dipakai saat ini, ，move on。 yaitu bergerak. move 就是 bergerak pindah，move on 就是什么意思呢？ Apa arti itu? 就是离开现在的。 Meninggalkan hari saat ini. yang saat ini，你伤心，你生气，你软弱，你流眼泪，你 move on。 Ya, yang kita tinggalkan kesedihanmu, kepahitanmu dan sebagainya. 离开现在的， Ya, 来继 meninggalkan 续往前的。 sekarang menuju yang akan datang. 如 Yang di 果我 depan. 们没有离开现在的，我们就不会往前，对不对？ Jikalau kita tidak bisa meninggalkan saat ini, maka kita tidak bisa maju. 魔鬼很喜欢我们一
一跌倒，你永远跌倒，你不要再起来。 Iblis selalu menginginkan kita begitu jatuh, selamanya jatuh. 将我们永远消沉。 Sehingga kita terus-menerus di dalam kehancuran. 但是圣经怎么告诉我们呢？ Alkitab bagaimana memberitahukan kepada kita? 一人虽然7次跌倒，也必起来，对不对？ Orang yang benar meskipun berkali-kali jatuh namun bisa berdiri pula. 魔鬼叫我们不自信， Iblis membuat kita tidak percaya diri. tidak pede 啊。魔鬼一直要叫我们，你跌倒你就永远活在黑暗中 Iblis 吧， menghendaki kita setelah kita jatuh selamanya jatuh 让我们被这个黑暗所笼罩着。 sehingga kita dibelenggu oleh kegelapan. 魔鬼常常控告我们的良心， Iblis selalu mendakwah kita punya hati nurani. 说像你这样的人，你怎么是一个基督徒呢？ Seperti engkau orang demikian, bagaimana boleh disebut orang Kristen? 你要服侍上帝，你这么软弱，你怎么能够服侍上帝？ Engkau begitu lemah, bagaimana bisa melayani Tuhan? 你不是曾经失败吗？ Bukankah engkau pernah gagal? 你不是曾经软弱吗？ Bukankah engkau pernah lemah? 你不是曾经跌倒吗？ Bukankah engkau pernah jatuh? 你怎么能够服侍神呢？ Bagaimana engkau layak melayani Tuhan? 你不配。 Engkau tidak layak. Move on。 Bergerak. 在旧约小先知里面，不必翻。撒迦利亚有这样的记载。 Di dalam Perjanjian Lama, Sakaria ada Kitab catatan Sakaria demikian. 呀，那边记载说有一个大祭司约书亚，这个不是叫以色列人进到迦南地，不是圣经很多约水哈，就是有一个大祭司在这个先知撒迦利亚的时代，大祭司约书亚要侍奉上帝。 Di dalam kitab Sakaria ada tercatat bahwa di sana ada imam besar yang bernama Yosua. Namun Yosua ini bukan memimpin orang Israel masuk ke tanah Israel, tanah Kanaan. Dia adalah merupakan imam besar. 当他要侍奉上帝的时 Ketika dia 候， mau melayani Tuhan, 第3章第1节说， ayat ke-1 mengatakan, 撒旦就站在约书亚的右边，跟他作对， lalu iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. mendakwa, menggerecok. 说什么呢？ Apa yang dikatakan iblis itu? 你不配， Engkau tidak layak 大祭司 sebagai imam besar. 是要给以色列民献祭的。 Dia akan mewakilkan umat Israel memberikan persembahan kepada Tuhan. 那么你自己这样肮脏，你自己这样有罪，你怎么能够侍奉上帝？ Engkau Yosua begitu kotor, tidak layak melayani Tuhan. 你看，在第3节告诉我们说，约书亚那个时候身穿的衣服是污秽肮脏的衣服。 Pada saat itu Yosua dengan pakaian yang kotor. 这个肮脏的衣服是代表有罪。 Mengibaratkan, melambangkan dosa. 本来侍奉神的大祭司应该是圣洁的， Sebetulnya yang melayani Tuhan sebagai imam besar harus suci adanya. 你知道吗？旧约的大祭司还没有为百姓赎罪之前，他自己要先为自己赎罪。 Di dalam Perjanjian Lama, seorang imam besar ketika dia mau mewakili umatnya memberikan persembahan penembusan dosa, dia harus terlebih dahulu mengaku dosa di hadapan Tuhan. 所以呢，第3节给我们看见，当时 Ayat ketiga 约 memberitahu 书亚 kepada 穿的 kita 衣服是肮脏污秽的，表明什么呢？表明他曾经失败过。 Melambangkan bahwa Yosua ini pernah gagal. 所以当他要起来侍奉神的时候， Ketika dia mau bangun berdiri melayani Tuhan, 撒旦就在右边就 lalu 控告 iblis 他， berdiri di sebelahnya untuk mendakwa dia, 就跟他作对， lalu bertentang kepada dia, 就说你是不配的。 mengatakan bahwa engkau tidak layak. 但是感谢上帝， Dan memuji syukur pada Tuhan. 大祭司的这份不是自己要来的， Ini jabatan ini bukan yang dia ingin dapatkannya. 正如今天牧师按牧不是自己要的， Sebagaimana seorang hamba Tuhan yang ditabis menjadi pendeta, bukan keinginan dirinya, 那是教会按的。 karena gereja yang mengangkatnya.
但是今天有一些人 Namun hari 到了 ini 传道 ada 教还没 sebagian 有按牧， orang 他自己跑去外面按牧。 bukan gereja yang mentabiskan dia, namun dia keluar ke luar gereja untuk ditabiskan dirinya sebagai pendeta. 这不是圣经的教导。 Ini bukan ajaran firman Tuhan. 所以，上帝既然拣选约书亚来做大祭司， Tuhan telah memilih Yosua menjadi imam besar 上帝负责。 dan Allah yang bertanggung jawab. 你的衣服肮脏吗？ Baju kamu kotorkah? 你曾经失败吗？ Engkau pernah gagal? 你曾经软弱吗？ Engkau pernah lemah? 你曾经跌倒吗？ Engkau pernah jatuh? 没关系， Tidak apa-apa. 上帝就叫天使拿一个很干净、很圣洁的细麻衣，给他圣洁的冠冕，就是大祭司冠冕，戴在他的头 Lalu 上。 Tuhan bisa mengutuskan malaikat surga untuk memberikan jubah yang suci dan mahkota kepada beliau. 在第5节，上帝就叫天使把洁净的圣洁的冠冕戴在他的头上。 Taruhlah serban tahir pada kepalanya. 然后呢，在第6节就告诫，记得，上帝还是要警告他，告诫约书亚说：“你不要再犯罪。 Lalu Tuhan tetap mengingatkan pada Yosua bahwa engkau jangan lagi berbuat dosa. 你要谨慎遵行神的命令。 Engkau harus waspada dan tunduk atas perintah Tuhan. 过去的过去， Yang lalu biar 你 berlalu. 要 move on。 Harus bergerak maju. 你不要以为说，哎呀，很容易，我犯罪了，上帝祷告，上帝要求你原谅，你又在犯罪，这不可以。 Janganlah kita berdosa, minta Tuhan ampuni, lalu berbuat lagi. 今天有些人就是这样， Hari ini banyak orang demikian. 当然不是所有的，有一些人就是这样， Sebagian orang saja. 没有关系。 Tidak apa-apa. 犯罪然后就说对不起，对不起啊。 Setelah berbuat dosa, datang pada Tuhan, mohon ampunan. Sorry，以后又在做，又在做， Lalu setelah sorry, ya berbuat ulang lagi. 不是这样。 Bukanlah demikian. 上帝在第6节就告诫约书亚，你不要再犯罪，你要遵守、遵行我的命令。 Di 过 dalam 去的过 ayat 去 6, Tuhan sekali mengingatkan kepada Yosua, jangan lagi berbuat dosa seperti dahulu. 耶稣有12个门徒， Yesus mempunyai 12 murid. 其中有一个叫做彼得。 Salah satu yang bernama Petrus. 彼得曾经在耶稣被受难的时候否认耶稣3次。 Petrus ini pernah ketika Yesus Menderita ditangkap. dia 3 kali menyangkal Yesus. 说我不认识耶稣，我不 Dia 认识耶 mengatakan 稣。 saya tidak kenal Yesus. 其实他是耶稣的门徒， Sebetulnya dia adalah murid 其实 Yesus. 他是使徒， Dia adalah rasul. 但是后来他悔改， Tapi kemudian hari dia bertobat. 他悔改，他痛苦。 Dia menangis bertobat di hadapan Tuhan. 当耶稣复活以后， Ketika Yesus bangkit dari orang mati, 耶稣向一般的妇女显现。 Yesus menampakkan diri di kaum wanita. 主耶稣叫天使告诉妇女们， Tuhan meminta malaikat beritahukan kepada para wanita, 叫那些妇女们把耶稣复活的事告诉你，去告诉我的门徒。 beritakanlah kebangkitan ini kepada murid-muridku. 彼得是耶稣的门徒，对不对？ Petrus adalah murid Yesus. 告诉我的门徒，就是包括告诉彼得在里面，对吗？ Ya, memberitahukan kepada para murid termasuk Petrus. 是吧？ Betulkah? Seharusnya begitu kan ya? Beritahu kepada murid-muridku, Petrus adalah murid Yesus ya, termasuk kan? 但是圣经怎么记载呢？ Namun Alkitab bagaimana mencatatnya? 马可福音第16章第7节， Di dalam Markus pasal 16 ayat 7. 天使对妇女们说：“你们可以去告诉他的门徒，告诉耶稣的门徒，告诉他的门徒和彼得。” Ayat 7 mengatakan, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. 为什么呢？ Kenapa? 多此一举，是不是？ Kenapa mau seolah-olah berlebihan? 是吗？告
诉我的门徒，告诉他的门徒，告诉耶稣的门徒，包括彼得在里面。 Bukankah memberitakan kepada murid-muridnya itu termasuk pada Petrus? 为什么要特别提出和彼得？ Kenapa di sini harus menambahkan dan kepada Petrus? 这就是耶稣基督的慈爱。 Inilah kasih daripada Yesus Kristus. 耶稣就对彼得说 Yesus berkata kepada Petrus,：“ 是的，前两天我钉十字架以前，你否认我。 2 hari yang lalu ketika saya di kayu salib, engkau menyangkal diriku 2 kali. 但是我看见你哭了， Namun saya lihat engkau menangis. 你流出懊悔、伤痛的眼泪。 Engkau telah mengalirkan air mata pertobatan di hadap Tuhan. 我原谅你， Aku mau memaafkan engkau. 我接受你。 Saya mau menerima engkau. 你虽然是跌倒， Meskipun engkau telah jatuh, 你失败， engkau gagal, 你软弱， engkau lemah. 可是你懊悔， Namun karena engkau mau bertobat, 我接受你。 maka saya terima engkau. 你还是我的门徒， Engkau tetap adalah muridku. 你还是我的使徒， Engkau tetap rasulku. 我还爱你， Aku tetap mengasihi engkau. 我仍然要使用你。 Aku tetap mau memakai engkau. 所以，神的天使对付你们说，可以告诉他的门徒和彼得， Maka malaikat Tuhan berkata kepada para wanita itu, beritahukan kepada para murid dan kepada Petrus. 主耶稣要我们从过去的黑暗、过去的失败 move on。 Tuhan Yesus menginginkan meninggalkan dahulu kegelapan dahulu dan bergerak maju ke depan. 你千万不要让过去的失败、软弱、犯罪继续的捆绑你。 Jangan membiarkan masa lalu kegagalanmu, dosa kamu yang membelenggu diri kita sehingga tidak bisa maju. 你一定要肯让神来改变你。 Hendaklah kita mau membiarkan Tuhan yang merubah diri kita. 让神来调整你， Biar Tuhan yang memperbaiki diri kita. 要奉主耶稣的名 Di dalam 断 nama 开一 Yesus 切的锁 Kristus, 链。 patahkan semua rantai itu. 刚才不是说耶稣有12个门徒吗？ Tadi mengatakan bahwa murid Yesus ada 12. 彼得曾经软弱失败， Petrus pernah gagal, 他伤心， dia bersedih, 他流泪， dia menangis, 他改变。 dia lalu berubah. 另外一个门徒犹大， Ada seorang murid juga yang bernama Yudas. 他也是，他出卖耶稣， Dia menjual Yesus. 他也懊悔， Dia juga menyesal, 但是没有改变。 tapi tidak berubah. 他没有来到耶稣的面前认罪悔改， Dia tidak datang ke hadapan Tuhan Yesus mohon pengampunan, bertobat di hadapannya. 他宁可上吊自杀。 Dia rela menggantung diri, bunuh diri. Dia lebih memilih gantung diri, bunuh diri. 他没有像彼得流泪改变。 Dia tidak seperti Petrus menangis, mencucurkan air matanya dan bertobat. 大卫， Daud, 上帝所重用的仆人， seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, 以色列第二任的王。 raja yang kedua Bani 以色列在他手中变成一个很强大的国家 Di。tangan Daud, negara Israel menjadi negara yang sangat kuat sekali. 他也犯罪， Namun dia tetap berdosa. 我们大家都犯罪是吧？ Kita semua berdosa. 可是大卫的罪非常非常严重， Namun Daud ini dosanya amat berat sekali. 他拿了人家的老婆， Dia telah mengambil istri orang lain. 不是拿来做这跟别人的妻子犯罪， Berdosa dengan istri orang lain. 然后那个女人怀孕了， Lalu hamil. 他就怕了， Lalu dia hatinya takut. 他就把那个女人的丈夫杀死了。 Lalu dia suami daripada perempuan ini dibunuh. 我常常想， Saya sering berpikir, 大卫如果活在现今的时代， jikalau Daud hidup pada saat zaman sekarang ini, 我想没有人要原谅他。
tentunya saya rasa tidak ada seorang pun yang mau memaafkannya. 你不但犯奸淫， Engkau bukan saja berzina, 你还杀人。 engkau membunuh orang lagi. 我想，如果他活在现今的世代， Kalau dia masih hidup di dalam zaman sekarang ini, 如果他是我们教会的会友， jikalau dia adalah jemaat, salah satu jemaat gereja kita, 或者是某一个教会的会友， atau jemaat gereja lain, 我想没有人要接受他。 saya rasa tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. 假如有人要接受他， Jikalau ada orang yang mau menerimanya, 那个人一定会被攻击。 orang itu akan diserang. 弟兄姐妹，我觉得我们应该懂得怎么样看事情。 Saudara sekalian, mari kita supaya kita bisa melihat sesuatu hal. Bagaimana kita menganalisa ya? Momentum yang Bagaimana kita penting. bisa meresponi satu hal? 教会是一个什么地方呢？ Gereja ada tempat apa? 教会是一群曾经犯罪过的人，但是愿意悔改认罪。 Gereja merupakan sekelompok orang yang pernah berbuat dosa lalu bertobat di hadapan Tuhan. 大卫在神的面前，你知道怎么痛悔吗？ Daud bagaimana bertobat di hadapan Tuhan? 他的痛悔不是像你我这么简单的， Bukan begitu sederhana seperti kita dia bertobat. 他不但是犹太人，如果伤心是撕裂衣服哈， Orang Yahudi biasanya kalau dia lagi sedih hati, dia merobekkan bajunya. 他是撕裂心肠。 Dia merobekkan usus perutnya. Usus, isi hatinya sobek. 他说什么呢？ Apa yang dia katakan? 他流的眼泪多到怎么多呢？ Berapa banyakkah air mata yang dia ngalirkan keluar? 他流的眼泪如果放在以前没有瓶子，就是用皮带啊。 Zaman dahulu tidak ada, Nggak ada botol. botol, lalu pakai itu kirbat. tempat Kirbat. yang dibuat dari kulit. Dari kulit kirbat ya。他说：“上帝啊，求你把我的眼泪放在那个皮带里面。 Tuhan, biarlah air mataku taruh di dalam kantong kulit ini. 多么多？ Berapa banyak? 很多。 Banyak sekali. 还有再多到什么地步呢？ Seberapa banyakkah itu? 他说：我流的眼泪呢，就成为一条河。” Air mataku bagaikan sebuah air sungai, 或者是变成一个池塘， menjadi suatu empang, 把我睡的床呢都飘起来了， sehingga ranjang yang ku tidur itu boleh diambang ke atas. sampai ngambang. Pakai apa airnya? Air mata. Dia ngambangkan dengan air matanya. Ini bukan secara bagus-bagus sekali ya. Itu air mata kalau udah kebanyakan keluar, ya tahu sendiri ya. 我们来看，这不是我说的呀。 Ini bukan saya 大卫自己说的。 katakan itu. 我们来看诗篇51篇， Mari kita lihat Mazmur 51. 诗篇51篇第1节， Mazmur 51 ayat ke-1. 诗篇51篇第1节，上帝啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。 Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. 第8节， Ayat 8. 英语文第9节，Indonesia ayat 9. 求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃。 Ayat 9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. 我们再看诗篇第6篇第6节， Mazmur 6, 诗篇第6篇第6节，我因为哀恨而困乏，我每夜流泪，把床榻飘起来，
把褥子湿透了。 Ayat ketujuh, lesuh aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Membanjiri ranjang dan ranjangnya digenang. Di dalam bahasa Mandarin dikatakan ranjang itu ngambang, 飘起来。为什么呢？因为这个水很多， Karena airnya sangat banyak sekali sehingga 所以这个 ranjangnya 床呢 ngambang. 就会飘了。这是什么水呢？ Air apa 眼泪。 itu? Air mata. 你说上帝不赦免这样的人吗？ Apakah Tuhan tidak mau mengampuni orang yang demikian? 如果上帝赦免的，我们怎么可以不饶恕？ Jikalau Tuhan mau mengampuni orang ini, masakah kita tidak mau mengampuninya? 我们不要自以为意。 Kita jangan menganggap diri kita adalah orang yang benar. 但是另外一方面， Namun di dalam lain hal, 有的人并没有悔改， ada orang tidak mau bertobat. 不但没有悔改， Bukan saja tidak mau bertobat, 变本加厉。 makin bertambah-tambah pula. 这样的人不可以摸圣工。 Orang yang demikian tidak patut menjamah pekerjaan Tuhan. 你不要说我们大家都是罪，是我们大家都是罪人， Ya, kita memang setiap kita ada orang berdosa. 但是我们肯靠主的恩典，我们改变，靠着他的恩典 move on。 Namun kita mau bersandar pada anugerah Tuhan, kita mengaku bertobat di hadapan Tuhan dan move on. 但是如果有人不愿意 move on， 那也是他的事， Jikalau ada orang yang tidak mau move on, itu juga hal 我们要会分别。 dia yang harus tanggung. 我们要会分别，犯罪的人他肯不肯 move on， 他有没 Kita 有 harus- 真正的悔改认罪？ Kita harus membedakan orang yang berdosa, apakah dia mau bertobat, dia mau move on, tidak. 再过几天我们就要进入2023年， Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2023. 我们常常说忘记背后，努力面前。 Kita sering mengatakan lupakan yang masa lalu dan berjuang ke depan. 什么叫做忘记？我们没有， Apakah melupakan yang lalu? 我们不会失忆是吗？不会失去记忆力嘛？是吧？ Tentunya kita tidak bisa Kita bisa tidak lupa kehilangan- ingatan. Ya, kita tidak kehilangan 忘记背后，就是说什么呢？就是说要离开背后， Yaitu meninggalkan hal-hal yang di belakang itu. 要 move on， 要移动到前面， Harus bergerak maju ke depan. 我们才能够向前。 Demikian kita baru bisa maju. 如果我们没有放弃过去的失败 Jikalau， 还是 kita 在那边坐着的话， Meninggalkan kegagalan masa lalu, tetap duduk di sana, 不会，我们2023年我们一定走不好。 maka tahun 2023 perjalanan kita tetap tidak baik. 你有怎么样的过去？ Engkau mempunyai pengalaman masa lalu yang bagaimana? 你今年失败吗？ Apakah tahun ini engkau gagal? 你有软弱？ Engkau lemakkah? 你有跌倒？ Apakah engkau pernah jatuh? 你有犯罪？ Engkau pernah berdosa? 流泪， Nangislah di hadapan Tuhan, 你才能够走前。 sehingga engkau mampu bergerak ke depan. 我们同心祷告， Mari kita masuk dalam doa. 爱我们的天父上帝， Allah Bapa yang mengasihi kami, 我们感谢你无比的爱。 terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. 虽然我们不好， Meskipun kami tidak baik, 我们不配， kami tidak layak, 但是你仍然爱我们， namun Engkau tetap mengasihi kami. 拯救我们， Engkau menyelamatkan kami, 脱离罪恶的死亡， sehingga bisa melepasi kebinasaan, 使我们成为你的儿女， sehingga menjadikan kami umat-Mu, anak-Mu. 而且你还愿意使用我们。 Bahkan Engkau mau memakai setiap kami. 求天父帮助我们， Oh, mohon Allah Bapa bantulah kepada kami. 断开过去罪性的捆绑， Biarlah Tuhan, sandar pada kuasa Tuhan memutuskan mata rantai dahulu yang sifat berdosa, 使我们的生命起一个奇妙的改变。 sehingga hidup kami boleh menjadi mempunyai perubahan yang baru. 我们忘记过去的不好， Biarlah kami boleh melupakan masa lalu yang tidak baik. 我们努力向着神的标杆直跑。 Kita mau bergerak maju
menunduk sasaran Tuhan. 直到我们见你面的时候， Sehingga sampai ketika kami bertatap muka dengan Tuhan, 祷告奉耶稣的名， kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. 我们来唱一首诗歌，第61首。 Mari kita membuka buku nyanyian nomor 61. 唱诗第61首。 Nomor 61, kasih Tuhan 我们唱诗 menjamah 的时候，马 daku. 上受奉献的左边一个，右边一个，马上出来，不要等。 Sambil menyanyikan lagu ini, kita menerima kolektor. Ya, ini persembahan. Kalau ada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih belum mengerti arti persembahan, tidak usah ya. Yang sudah mengerti, kita bisa memberikan dengan sukacita ya. Jadi kita bebas di dalam hal ini ya. 61, 主爱莫到我。 Kasih Tuhan menjamah daku. Tuhan mau tahu di深处，把我里面的生命是映出来，他明那你我们耶稣我心使我完全。 这的爱摸到我灵的深处。Indonesia. Melalui lembah kekelaman, pun melewati bermanau dan dosa. Jiwaku menguasai pikiranku, kasih-Mu menyamar roh jiwaku. 神儿子的血已洗净我，我一切的过犯不再纪念，因此我的心不住地发出赞美来，你的爱摸到我灵的深处。 请王志莲姐妹出来做奉献祷告。Kami minta Ibu Julian ya menaikkan doa persembahan untuk syukur. Di sini, ini 出来。 Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau. Hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Hari ini kita ada terang. Karena dari terang surga yang menerangi hati kami. Tuhan Allah Bapa kami surga, kami bersyukur pada Engkau. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Baik kami di dalam keadaan apapun juga Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tangan Tuhan selalu memegang erat kami. Sampai saat ini kami mau bersyukur pada Engkau. Hari ini kami juga mampu untuk memberikan persembahan. Semua ini adalah dari Tuhan. Kami mau bersyukur pada Tuhan. Mohon Tuhan berkatilah persembahan ini. Ya, Tuhan berkatilah
para pengurus dapat menggunakan uang ini dengan sebaik-baiknya. 用在主你的圣工上。 Dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. 谢谢主耶稣， Terima kasih Tuhan Yesus. 我们这样感谢祈求， Kami bersyukur, berdoa 完全是奉靠救主 di 耶稣。 dalam nama Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 我们还有2个节目，就是口型队。口型队完了以后呢，我们就请黄美花执事做一个结束祷告。 Selanjutnya kami mau dengar grup harmonika yang Ya. akan menyampaikan. Habis harmonika, Diaken Herni menaikkan doa, kita tutup, baru masuk babak kedua nanti Oh, iya. kesaksian ya. Oke. Gitu ya. Silakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan. Natal, gabungan Komisi Wanita dan juga Evergreen. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena firman Tuhan boleh melawat kami satu persatu. Tuhan, terima kasih kami bertekad di akhir tahun 2022 ini. Tuhan, kami mau melupakan yang di belakang kami dan kami mau berlari-lari menuju kepada tujuan Tuhan, rencana Tuhan yang mulia kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami makin hari, kami makin mengasihi Tuhan, mengasihi gereja Tuhan, mengasihi sesama kami. Untuk kami lebih lagi ya Tuhan, hidup taat kepada Tuhan, setia. Apapun yang akan kami hadapi di tahun yang baru nanti, kami percaya ada Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami, menolong kami dalam menghadapi segala hal yang akan kami hadapi di depan. Kami mengucap syukur untuk segala pengaturan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengakhiri tahun 2022 ini dengan iman dan kekuatan daripada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala anugerah dan kasih Tuhan
kepada setiap kami, khususnya orang tua kami yang masih Tuhan beri kepercayaan, beri kesempatan, masih kuat, sehat, dan kami boleh menikmati anugerah Tuhan di rumah Tuhan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah ucapan syukur kami, sukacita kami kembalikan segala kemuliaan, keagungan kepada Allah kami, Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir di dalam hati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya berkata,